Okey. Nampak Okey, saya nak suruh awak cuba buat untuk yang ini. Awak nampak persamaan dia sekarang ni adalah fungsi graf dia. Kejap ya. Y sama dengan X kuasa negatif 2. Okey. Okey, awak nampak ya kat sini. Okey, nampak ni. Y sama dengan X kuasa negatif 2 adalah bersamaan dia boleh juga ditulis Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Maksudnya apabila yang ni naik atas, dia akan 2 ni akan jadi negatif. So cuba awak sekarang ni dia nak cari Y kan. X dia dah bagi negatif 3, yang kosong-kosong ni Y je lah, negatif 1, 0.5. Okey, cuba awak cari apabila X sama dengan negatif 3, dekat kalkulator awak just tekan ni je lah. Awak guna yang ni senang sikit. 1 per kurungan negatif 3. Kuasa tahu macam mana nak tekan kan? Tekan shift, tekan X kuasa 2 tu dekat kalkulator awak. Ada jumpa tak? Faris? Boleh tak sampai sini? Ya? Boleh tak? Sekejap awak boleh dapat tak macam saya share dekat skrin tu? Boleh? Dekat kalkulator. Tak boleh. Sekejap. Okay, dia macam yang hari tu punya. Sama je. Sekejap saya tunjuk kalkulator dekat online ni macam biasa je lah. Ni kan dekat awak punya apa? Fungsi graf tadi kan Y sama dengan X kuasa negatif 2 kan? Okay, saya boleh share satu skrin je. So Y sama dengan X kuasa negatif 2. Okey, dia akan jadi Y. Kalau kita tukar persamaan ni jadi mudah sikit. Jadi Y sama dengan 1 bahagi X kuasa 2. Oh, yang apa? Yang segitiga macam ni kuasa kan, sebab
Dekat kalkulator awak pun ada kuasa tu. Pada nampak tak? Ada kan? Tapi dah ada kuasa 2, guna kuasa 2 lah. Yang ni untuk kuasa yang lebih besar daripada 3. Tapi dekat saya punya skrin ni saya tunjuk yang ni lah sebab saya dekat laptop saya tak ada. Oh, nampak tak? Ke saya kena zoom? Sekejap boleh zoom ke? Okey, boleh. Sekejap. Nampak? Ni. Nampak kan? Okey. Sekarang ni dekat kalkulator awak ambil persamaan ni. Okey, 1. Awak ikut saya ni 1 bahagi buka kurungan berapa kita punya tu tadi? -3. So -3 tutup kurungan sama dengan, awak dapat tak? Dapat. -0.3. 0.333. Okey. Kejap. Okey, I see. Oh, dia kuasa 2 awak. Sekejap. Silap. Okey. Delete balik. Okey, sebab sekarang ni dia kuasa 2 kan. Saya tak pasti saya punya calculator ni boleh tak guna. 1. Okey, awak tekan semula 1. Awak tekan apa? Awak padan semula, tekan on balik. 1 bahagi 1 bahagi Okey, ni kuasa 2 ni boleh guna tak? Sekejap saya nak try. Berapa dia punya? -3 kan? -3 tutup kurungan kuasa 2 kan? Okey. Oh, dia jadi macam ni. Sekejap saya punya akrilik ni. Okey, kalau kan kalkulator awak kan 1 bahagi buka kurungan -3 kuasa 2 awak dapat berapa? 0.111. Sekejap saya buat dekat kalkulator saya. Dapat sama sekejap. 1 bahagi -3 kuasa 2. Awak dapat panjang kan? 0. Negatif 0.11111 kan? So awak ambil ni je 2 titik perpuluhan sahaja. Boleh? Cuba awak buat untuk yang ambil sampai 2 ni je. 1, 2 ni je. Untuk X sama dengan -3. Cuba awak buat X sama dengan -1 pula. Awak dapat berapa? Kalau -1 awak just tu.
Awak dapat berapa? Awak dapat berapa? 0.06. 0,06. Negatif 1. Cuba buat betul-betul. Cuba ikut yang saya punya ni. 1 bahagi, buka kurungan, negatif 1. X kuasa 2 ada dekat awak punya kalkulator kan? Lepas tu tutup kurungan. Dapat tak? Dapat 1. Awak letak negatif tak kat depan tu? Okey, dapat 1. Yang ni silap tulis sikit. Dapat 1? Okey, betul. Okey, seterusnya 0.5 pula. 1 bahagi 0.5 kuasa 2. Saya dapat 4 cikgu. Okey, betul. Okey, lepas pada tu kan contoh ni kan. Sekejap saya share semula screening. Okey. Awak dah dapat kat sini berapa? Kat sini awak dapat 0.11 kan? 0.11. Ini awak dapat 1 kan? Ini 4. Okey. Awak ada kertas keras tak? Ni. Tapi tahu macam mana nak plot kan? Tapi dekat sini dia punya cikgu tak share. Sorry. Lupa nak share screen. Ni kalkulator awak nampak kan? Okey, Naufa, buka muka surat 157 ya. 157 dengar kan? Okey. Kejap je. Saya nak tunjuk PowerPoint semula. Mana PowerPoint saya? Okey. Yang awak dapat tadi tu istilah kat sini. Apabila X negatif 3 akan dapat 0.11111. Tapi kita akan ambil 2 titik puluhan sahaja. So tulislah. Tadi yang ni awak dapat 0.11. Kalau X sama dengan negatif 1, awak ambil persamaan yang saya buat ni, Y bersamaan 1 bahagi X kuasa 2. Okey. Apabila X negatif 1, awak ganti je 1 per negatif 1 kuasa 2 akan dapat 1. Apa-apa nombor negatif ke positif ke, kuasa gandaan 2 ni dia akan dapat positif lah. Kalau kat sini awak dapat negatif, something wrong lah. Maksudnya ada sesuatu yang silap kira dekat kalkulator. Kalau dia kuasa 3, dia akan dapat negatif lah. Yang ganjil. Okey, untuk yang X sama dengan
0.5. Okey. Awak tekanlah kalkulator 1/0.5 kuasa 2 akan dapat 4. Okey. Kalau nak tekan kalkulator Y sama dengan X kuasa negatif 2 pun boleh. Tapi dekat kalkulator awak tu negatif. Contoh kita ambil yang 0.5. 0.5. Tutup kurungan kuasa. Awak tekan negatif. Shift apa yang kuasa 2 tu. Tapi negatif tu kena ada shift. Kuasa 2 maksudnya nak dapat ni dekat kalkulator awak tekan shift. Sorry. Tak payah tekan shift. Yang nak tekan shift tu kuasa 3. Okey, sekejap saya nak padam. Okey, dia ada dua cara lah. Sama ada awak tukar dia punya fungsi ni dulu ataupun awak just ambil yang ni. Kalau ambil yang ni kena careful dekat dia punya negatif ni lah. Maksudnya kalau yang negatif 3 tu dia akan jadi negatif 3 negatif 2. Cuba Faris buat. Dapat tak? 0.11 panjang tu kan? Faris boleh tak? Amal boleh Amal? Faris boleh tak? Apa cikgu? Cuba awak buat ni guna kalkulator negatif 3 kuasa negatif 2 tu. Dapat tak? 0.11111. Boleh tak Faris? Awak buka kurungan dekat kalkulator tu. Awak buka kurungan. Lepas tu ambil negatif. Lepas tu letak negatif. Lepas tu 3. Tutup semula kurungan. Tekan negatif lagi. Kuasa 2. Dapat tak? Negatif 3. Sintek elemen. Kuasa negatif 3 kuasa negatif 1. Dapat tak? Negatif 3 kuasa negatif 2. Okey, dekat kalkulator awak tu kalau nak buat kuasa ni awak guna yang macam saya tu. Segitiga apa? Sekejap. Saya share skrin balik. Dapat tak? Hilang? Ya, sebab saya nak tunjuk kalkulator je. Saya nak tunjuk. Okey.
Okey, awak guna ni tanda kuasa ni. Maksudnya contoh X sama dengan apa? -3 kan? Awak buka kurungan. Nampak kat skrin kan? Nampak. Okey. -3 awak letak kat kalkulator awak. Awak ambil kuasa yang macam ni. Nampak kan kat dekat kalkulator awak? Dia sebelah X kuasa 2 tu. Okey, awak tutup dululah. Tutup. Ambil kuasa tu. Awak buka balik kurungan -2. Cuba tekan dekat kalkulator awak. Dapat tak? 0.1111111. Dapat Hah? Tak dapat? Cuba buat semula. Sekejap. Macam mana? Sekejap. Okey, sekejap saya tunjuk kat sini lah. Awak buka kurungan tak? Dia tak boleh kalau tak buka. Awak kena buka kurungan, lepas tu ambil negatif, yang betul-betul negatif yang dia ada tulis A kat atas tu. Dekat kalkulator awak tu. Okey. Lepas tu ambil 3. Lepas tu tutup kurungan. Lepas tutup kurungan, awak ambil kuasa. Kuasa ni yang bentuk dia macam ni. Ada dekat kalkulator awak kan bentuk macam ni. Ada kan? Okey, awak tekan yang tu. Lepas tu awak buka balik kurungan untuk -2 pula. Sebarang nombor negatif awak buat kurungan lah. Sebab tak nak bagi dia dapat jawapan yang lain lah maksudnya. Dia akan jadi kemungkinan careless macam tu. Dia akan kemungkinan dapat jawapan lain lah. Awak buka kurungan, tulis balik -2, tutup balik and sama dengan, awak tekan sama dengan. Dapat tak? 18. Dapat 18? Cuba sekejap. Saya nak tengok awak, cara awak tu. Macam mana awak dapat 18? -3 awak letak kan? Sekejap. Awak ikut saya boleh? Sekejap saya tunjuk ni. Okey, buka kurungan. Lepas tu awak tekan bentuk negatif tu. Yang atas tu, bukan tolak yang kat bawah tu -3. Tutup kurungan. Macam ni. Buat dekat kalkulator awak macam ni. Ada tak? Boleh? Ada je. Okey. Tadi awak dah tekan on kan? Awak tekan clear semua kan? Cuba awak clear dulu, tekan on dulu. Lepas tu awak tulis ni. Tekan kat kalkulator awak tu. Boleh, boleh dapat awak macam ni. Boleh tak? Yang ni. Yang -3 tu boleh buat tak? Faris, Amar, boleh ikut Faris boleh tak lagi yang -3 ni buat macam ni? Okey, lepas tu awak tekan yang ni awak buat yang ni dulu. Lepas tu awak cari dekat kalkulator awak tu tanda ni. Tanda macam ni, sekejap saya buat. Kuasa. Ni kuasa dekat sini. Sekejap. Dekat sini tak ada. Dekat kalkulator ni tak ada. Okey, dekat kalkulator awak je ada yang tanda ni.
Ada jumpa tak ni? Sekejap ni nampak? Ni tanda ni. Nampak tak? Yang saya highlight tu. Nampak tak? Okey, ada tak tanda tu dekat awak punya kalkulator? Okey, awak tekan yang tu. Lepas tu awak buka kurungan, buat negatif 2, tutup kurungan. Lepas tu sama dengan, dapat tak yang ni? Dapat? 0.1111. Okey, dapat. Ini saya tunjuk satu je lah. Sebab kita dah guna persamaan yang ni. So kalau awak nak guna yang ni pun boleh. Cuma yang negatif tu lah dia macam kena buat cara macam tu lah dekat kalkulator. Okay, yang ni awak nak plotkan tak? Buat dah okey kan plot? Ke nak suruh saya tunjuk juga plot macam mana? Boleh je kan Faris, yang plot ni awak pandai kan? Exponential ni boleh kan? Saya nak tunjuk cara nak baca graf pula. Okey, yang ni saya harap awak boleh ni. Kejap ya, saya nak share semula. Okey, kejap. Okey, nampak dekat skrin PowerPoint saya tunjuk kan? Okey, contohlah awak dah dapat semua ni. Awak bolehlah plot. Okey, first negatif 4, 0.06. Tapi awak kena tengok skala paksi yang dia beri dulu. Paksi X adalah 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya 2 petak besar ni adalah 1. Kalau ke kiri negatif 1 hingga berapa limit dia bagi? Tengok kat sini 4. Okey. 4 negatif 4. So untuk balance kan kita buat negatif 4. Okey, X dia negatif 4, Y sehingga 4. Okey, kita pun bolehlah cipta yang macam ni. Kita tengok dulu X ni sampai berapa. Macam tu. 4 paling besar. Negatif 4 paling kecil. Okey, kita pun plot lah yang ni dulu. Kita tengok juga yang ini pula, paksa Y pula. 2 cm kepada 0.5. Maksudnya 2 petak besar ni 0.5. Awak tambahlah untuk lengkapkan ni. Awak kena tambah 0.5 tambah 0.5 dapat 1. Tambah lagi 0.5 dapat 1.5. Sehingga awak dapat 4 atas kali ni. Lepas awak tu, awak pastikan awak labelkan Y dengan X kat sini ya. Ada markah ya. Okey. Lepas awak label semua ni, kat sini pun kena label. Kosong ni. Kena label. Lepas tu, barulah awak start plot dekat koordinat ni. Negatif 4. Okey, X sama dengan negatif 4. Y sama dengan 0.06. Okey, awak kena nak tahu 0.06 ni macam mana. So satu petak ni kita tak tahu lagi kan. So dia ada 10 petak kecil. Dia kena bahagikan, nak dapat macam mana, 0.5 bahagi 10. Dapat berapa?
Okey, awak akan dapat setiap satu petak kecil tu 0.05. Satu petak kecil tu lah. Okey. So untuk satu petak kecil ni 0.05 kan. So 0.06 dia atas sikit saja pada 0.5. Maksudnya contohlah ibarat saya zoom dia yang kat sini kan. Dia atas sini sikit lah. 0.06 ni. Susah sikit lah awak target lah sikit macam mana dia atas sikit pada yang kecil tu. Sipi-sipi je sini. Lepas tu awak buat negatif 3, 0.11. Okey. Kalau yang satu petak sama dengan 0.05 kan. So nak tahu 0.11 ni, kalau yang ni 0.5 tambah lagi 0.05 tambah lagi 0.05. Graf ni dia guna kecil. Dia punya skala tu kecil. So awak kena hati-hati sikit lah. Yang ini 0.05 tambah 0.05. Awak akan dapat 0.1. Kalau 0.1 dia adalah dua petak kecil. Tapi kat sini 0.1111 kan. So untuk tahu dia macam 0.06 ni. Dia atas sikit pada dua petak. Maksudnya yang ni adalah dua petak kecil. Dia kat sini. Sikit je. Macam tu. Awak tanda lah. Okey, ibarat ni lah saya zoom yang ini. Okey, lepas tu okey. Seterusnya yang ni pun samalah, awak kena cari daripada petak kecil. Kalau petak kecil 0.05, kat sini baru 0.1. Kalau tambah jadi 0.2. Kalau 0.25 maksudnya tambah lagi satu petak. Maksudnya 0.05 0.25 kena bahagi dengan 0.05 baru dapat berapa petak. Bahagi 0.05. Dapatlah 5 petak. Dapatlah 5. So petak kecil yang awak kena plot tu 5 lah. Daripada negatif 2 kita boleh terus nampak kan yang X ni. Cuma yang Y ni awak kena kira sikit lah. So awak akan dapat 5 petak. So 5 petak daripada sini awak kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Dia betul-betul dekat yang tengah ni lah 0.025. Itu seterusnya yang ni senang je lah baca. Negatif 1, 1. Negatif 1, 1 kat sini Lepas tu negatif 0.5, 4. 0.5 kalau sini negatif 0.5 maksudnya setengah pada negatif 1 ni. So kat sini, kat tengah-tengah ni. And then 4 atas ni. Dapatlah yang ini. Awak dapat yang ni senang je. Yang ni sama, cuma X dia sama dengan 2. So dia akan sama ni lah. So yang ni pun sama. Macam mana nak cari? Yang ni pun sama. Okay. Cuma dia punya X adalah positif. So awak sambung Sambung. So awak letaklah persamaan tu.
Okey, nampak? Bolehlah sikit-sikit Faris. So, yang soalan ni susah sikit lah awak nak plot tu. Sebab dia guna, apa tu dia punya ni, skala dia tu lah susah sikit. Okey, yang ni jaranglah masuk. Biasanya dia akan masuk yang bahagi dengan apa? Yang ni senang je kan? Biasa dia akan masuk yang simple je yang macam ni. Yang ni untuk pengetahuan awak je lah. Tak semestinya dia bahagi dengan X je. N dia ni dia boleh buat 3 dan seterusnya lah. 1, 2, 3. Kalau yang ni dia punya tu X kan. Yang ni X kuasa 2. Bawah dia ni. Dia boleh juga 1 per X kuasa 3 dan seterusnya lah. Ini kita panggil bilangan apa kuasa dia tu boleh berubah-ubah. So saya tunjuk 2 ni saja. So kita teruskan dengan cara nak baca tafsiran graf fungsi. Memahami graf fungsi mengenal pasti nilai X pada Y dan nilai. Okey, kita akan tengok contoh muka surat 158. Cuba buka Faris. Ke Faris buat apa? Faris buat graf tu kah? Faris buat graf kah? Tak. Nanti awak boleh cubalah kalau nak buat. Sebab yang tu kena betul-betul baca titik dia sebab dia kecil sangat saiz dia. Okey, yang ini awak tengok muka surat 158 buku teks awak. Dah buka belum? Naufa ada tak tu? Amar, senyap je. Okey. Okey, Faris dah buka muka surat 158. Dah? Cikgu, saya pakai PC. Okey. Tak. Okey. Okey, kalau awak pakai PC, mic awak tak okey ke? Mic awak okey tak? Dia tak ada ni. Dengar tak saja. Tak okey cikgu. Okey. Dengar tak saya cakap? Okey. Awak tengok je lah. Saya tak boleh nak ni. Okey. Okey, buka ya. Awak check je lah dekat chatting ni. Boleh je Amar. Okey. Amar buka muka surat 158 ya. Okey. Kita tengok kat sini macam mana kita nak baca graf ni. Kalau dia dah bagi siap-siap graf ni, kita just cari nilai tu. Kalau dia bagi X, kita kena cari Y bersama dengan berapa. Okey. Okey, sekarang ni contoh cakap rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan 2X tambah 2. Graf ni lah. Sebab apa Y sama dengan 2X tambah 2 dia adalah garis lurus linear ni, graf linear. So Y sama dengan 2X tambah 2 dan satu lagi kuasa X dia adalah 1. Okey. A dia nak apa? Berdasarkan graf tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2. So kat sini dia nak Y
tapi dia dah bagi X sama dengan 2. Okay. So macam mana nak cari X sama dengan 2 dekat graf ni? So sini X, awak tengok paksi X dan awak tengok 2. So kita nak Y kan? Saya share screen ni kan? Okay, awak nampak Sekejap Okay. So awak ambil pembaris awak, dia sebab ni garis lurus. Tak kisahlah garis lurus, apa-apa pun graf awak kena garis. Daripada sini, daripada X sama dengan 2, awak tarik garis sampai awak jumpa dia punya garis lurus Y sama dengan 2X tambah 2 ni. So awak akan dapat saya punya ni. Saya punya ni tak apa betul, tak pembaris sangat. Awak akan dapat. Saya cari. Okay, saya ambil shape. Okay, daripada sini kan, daripada 2 ni. Awak dapat awak dapat saya punya ni aduh. Ya Allah. Mana? Okay. Nampak tak? Dekat persilangan ni awak akan dapat Y. Sekejap. Allah Akbar. Mana tu? Mana dia? Sekejap. Okay, awak akan nampak ni kan? Ni. Okay. Dapat tak Faris? Dapat. Okay. Contohlah dia bagi X, dia nak Y kan. So daripada ni graf ni awak carilah X sama dengan 2 kat mana. So daripada X sama dengan 2, awak garis sampai dia berjumpa dengan linear ni. Y garis lurus ni bersilang. Awak boleh bacalah Y daripada sini, awak boleh baca Y dia. Awak garis pula, ambil pembaris awak tu. Awak garis straight dekat sini. Awak nampak berapa ni? 6 kan? Nampak 6 kan? 6. Okay. 6. Okay, dapat 6 Amal dapat Okay. So kat sini awak tulislah jawapan ni. Ni cara nak baca graf macam mana. So ni berdasarkan graf tu awak boleh baca lah. A kan, dia nak Y apa? X dia dah bagi 2. So awak baca daripada sini ke sini dapatlah Y. So awak tulis cantik sikit lah. Apabila X sama dengan 2, Y adalah 6. Okay, B pula. Sekarang ni tu macam mana B? B dia dah bagi nilai Y. Dia nak nilai X. Tentukan nilai X apabila Y sama dengan 4. So dia suruh baca. So kat sini awak kena cari Y lah sebab nilai Y dah diberi untuk mencari X. So Y sama dengan 4. Awak cari dekat paksi Y lah. Okay. Cuba buat. Kat mana? Jumpa. Cuba buat yang ni. Cikgu tunjuk yang ni dulu. Awak buat. Cari X dia sama dengan berapa.
Dekat buku teks tu kan. Mana tu teks? Awak conteng yang dekat apa? Kosong tu. Kat bawah tu jawapan dia dah. Saya nak tengok awak boleh baca sendiri ke tak. So daripada X tu, daripada Y tu, awak garis lurus. Faris boleh tak? Faris? Garis Macam mana? Buat macam tadi, tapi sekarang dia dah bagi Y. So daripada mana ke mana awak akan baca? Pada Y ke X. So daripada Y ni awak garis lurus sampai dia berjumpa dengan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 2 ni. Awak garis lurus dekat awak punya tu, nanti awak padam balalah buku textbook awak tu. Boleh tak Faris? Sekejap Maksudnya kalau dia bagi Y sama dengan 4, so awak cari dulu dekat paksi Y ni sama dengan 4. Mana ni kan? So awak akan, sekejap saya garis lurus sikit. Okay, Y sama dengan 4 kan ni? So awak tarik lah. Awak garis. Panjang lah. Okay, nampak? Ni saya buat lah sikit. Lepas tu dapatlah, awak bacalah daripada persilangan ni. Persilangan garis yang awak buat dengan garis lurus dia ni. Awak dapat bacalah X sama dengan berapa. Awak baca. Apabila Y sama dengan 4 dan garis lurus dia adalah, awak turun ke bawah untuk tengok X dia. Sama dengan berapa ni? 1. Okay. Lepas tu awak jangan tinggal macam tu je. Just jawab soalan dia macam mana. Apabila Y sama dengan 4, X adalah equal to berapa ni? 1, okay. Boleh yang ni. Okay, saya buat tambah C lah kat sini. Contoh. Nilai Y apabila nilai X lah senang sikit. Apabila saya tambah 1. Saya nak tengok awak boleh baca tak? Yang ni saya tulis sikit jawapan dia. Y sama dengan 4. X adalah 1 kan? Saya tambah 1 lagi C. Apabila Y sama dengan susah sikit kan tu. Y sama dengan 3. Cuba buat yang tu. Apabila Y sama dengan 3, X dia sama dengan berapa? Ni. Tengok Y lah kalau dia bagi Y. Kalau dia bagi X, tengok X ya. Boleh tak Faris? Dapat berapa? Apabila Y sama dengan 3, awak akan dapat berapa? Boleh baca tak Faris? Awak dapat berapa? Awak garis lurus, dia jawapan dia tak sama. Awak dapat? Kenapa pula? 1 kat belakang. Ni kan garis lurus dia kan? Awak kena ni. Dia maksudnya awak dapat 0 point something kan? Awak tak akan dapat 1 tu. Kalau awak tengok kat sini kan. Ni nampak? Ni. Awak garis lurus sampai bawah. Dapat berapa tu?
X sama dengan apa? 0 point. Pandai. Boleh Yang ni awak boleh baca Dapat 0.5. Ni saya tambah je soalan ni untuk kefahaman awak. Okay, next kita tengok satu lagi contoh. Yang ni. Okay, yang ini adalah graf fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 2. So, dekat dia punya ni. Sekejap. Okay, dia nak tentukan nilai y apabila x sama dengan 2. So, awak cari paksi x dulu. Macam biasa. 2. Dan awak garis ni. Ni dah tunjuk jawapan kan. So, dia tak ada yang kosong punya apa. Saya nak tunjuk tu. So, maksudnya saya lukislah kat sini sikit. Okay. Contohlah. Ni 2 kat sini 2 kan. So, ni awak ambil pembaris awak garis. Ni X kan. Ni Y. So, awak garis sampai jumpa ni. Jumpa apa ni? Graf fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Awak pun bacalah Y dia sama dengan apa ni? 2. So, jawapan A adalah apa jawapan dia? Y sama dengan apa? Apabila X sama dengan 2, Y pun 2. Okay, boleh? Okay, yang B pula. Awak ingat kalau graf yang macam ni dan dia juga bagi hint kat sini nilai-nilai X. Tentukan nilai-nilai X. Maksudnya dia ada lebih daripada 1 lah. X tu ada 2 atau lebih lah. Apabila Y sama dengan 7. So, cari dulu Y sama dengan 7. Yang ni kan skala apa? 2 cm kepada 2 unit. So, kalau kat tengah ni berapa? Awak bahagilah. Ia akan jadi 1, 2, 3. Kat tengah ni 5. So, ni 7 okay? 7 kat sini. Sedang. Banyak je. So, awak garis lurus daripada sini kepada graf dia lah. Satu belah sini dan satu belah sini kan. So, X memang akan ada 2 lah. Betul? Awak garis turun ke bawah, awak akan dapat berapa ni? D. X sama dengan D, 1 D. 3. Mana ada 1 B turun ke 1 C? Yang ni Tak payah tu naik je lah. X 1 B naik negatif ke A lah. 3. Tak nak desa lah. Tengah mengajar. Okey. Apabila Y sama dengan 7, X dia adalah 3 negatif 3. Ataupun awak nak tulis X sama dengan 3, X sama dengan negatif 3. Boleh juga. Antara satu ni lah. Boleh Faris nampak tak macam mana saya boleh dapat ni? Boleh Faris? Boleh? Boleh. Okey. Kita buat soalan sikit. Mana? Ni contoh lagi contoh. Okey. Okey, yang ni saya suruh awak baca, awak tengok skrin saya je lah. Awak tengok skrin saya.
Dalam Expo Keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Berdasarkan graf, berapakah, okey, awak tengok graf sekarang ni, awak nampak paksi Y dia? Okey, paksi Y dia keuntungan, paksi X dia bilangan nasi bungkus nasi goreng unit. Okey, sekarang ni soalan A. Berapakah keuntungan diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng? Okey, keuntungan tu paksi Y kan? So, awak tulislah sikit Y. Dan bungkus nasi goreng X. Kat sini hint dia adalah apabila, okey, A. Okey, mana saya nak tulis? Okey, A. Apabila X equal to 20, Y sama dengan berapa? Okey. So Y ni awak kena tulis balik lah. Keuntungan sama dengan berapa? So dekat graf ni awak cari mana apa? 20. Boleh jumpa tak kat mana? Kalau nak tengok buku teks, awak boleh buka muka surat 159. Faris jumpa tak 20 kat mana? Nasi goreng tu. Paksi X ke paksi Y? X. Okey, X. X sama dengan berapa? Ha? X sama dengan berapa? Sama dengan Okey, awak tengok balik soalan dia. 20 kan? So awak bulatkan 20 tu, dia nak apa? Baca soalan balik. Berapakah keuntungan kan? Keuntungan tu paksi Y. Okey. Awak cari apa yang dia dah bagi, apa? X dia bagi kan? Apabila dia bagi X, awak cari X, awak bulat dekat X tu. Awak buat macam tadi. Gariskan daripada X sama dengan 20, tarik naik atas, biar jumpa dengan garis lurus ni. Dan awak akan dapat, awak bacalah persilangan dia ni adalah koordinat untuk ni lah 20. Apa ni? Y dia. Y adalah keuntungan. Keuntungan yang kita nak cari. So kat sini berapa? Kalau awak tak nampak, awak just label dulu. Mana dah? Okey. X20. Y sama dengan apa ni? 10. So dia nak apa? Ni dia dah bagi. Yang ni yang kita cari. 10. So keuntungan dia berapa? 10. Awak boleh tulis, kalau yang ni unit dia RM kan? So Y sama dengan 10 kat sini. Keuntungan RM 10 lah. Kalau boleh awak letak yang ni lah. Lagi apa? Okey, sebab dia guna unit ni. Kalau tak ada unit apa-apa, awak just tulis sama dengan 10. Okey. Boleh yang ini cara nak baca graf. Okey. Untuk B pula. Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20. Okey, kat sini keuntungan sebanyak 20.
Berapa bungkuskah nasi goreng yang telah dijual? Sekarang ni dibagi apa? Faris. Dibagi X ke dibagi Y? X. X. Keuntungan Pak siapa? Si Y. So yang dibagi tu? Okey, dah betul Pak si Y tu. So dia bagi Y sama dengan? Sama dengan 20. Ya. Awak kena tengok betul-betul lah sebab nilai dia lebih kurang. So hing dia adalah kat sini. Awak kena X ni sebenarnya ni yang ini. Okey. Okey. Faham? Oh, lari jauh dah pula. Okey. Okey, kita tengok balik Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak Rn20. So awak cari dulu keuntungan ni paksi X ke paksi Y. Awak pun tengok dekat graf ni. Awak pun jumpalah keuntungan tu di paksi, dia tulis label dekat paksi Y. So hing ni awak tulis dulu Y kat sini Y. Kejap Saya punya laptop bateri. Okey. Okey. So awak akan dapat Y. So awak kena betul-betul tengok tau. Keuntungan ni paksi X ke paksi Y. So paksi Y kan. Sebanyak Rn20. So dia nak apa? Berapa bungkuskah nasi goreng? Yang ni bungkus nasi goreng awak cari. Bungkus nasi goreng. Okey, bungkus nasi goreng ni paksi apa? Paksi X. Awak tulislah sikit X kat sini. X. So RM20 ni awak nak label dekat mana? Awak nak cari macam mana? 20 tu dekat mana? Dekat X ke Y? Y. Pandai. So daripada ni macam biasalah awak tarik. Lepas tu persilangan ni awak kena baca lah. X dia berapa? X dia berapa dapat? Faris dapat berapa? X dia 40 Awak tulis lah koordinat ni sikit 40, 20. Okey dapat So jawapan dia apa? Dia nak apa? Dia nak nasi goreng tu dijual dengan harga RM20. Dapat berapa? Dapat berapa nasi goreng awak tu? Tulis dah sikit kat sini. B apabila RM20 bilangan awak tulis balik apa dia nak, berapa bungkus ni kan. Ni awak ambil X ni apa? Bilangan bungkus nasi goreng. Bilangan bungkus nasi goreng. Awak dapat berapa? 40. Yang ni yang dia nak. Bilangan ni. Yang ni diberi. Ada dalam soalan. So kalau awak tak confirm dia nak apa, awak cari. Rn20 awak tulis yang ni. Awak tulis dua-dua. Tulis yang keuntungan. Tulis dia punya buku nasi goreng. Tulis dua-dua. Cikgu tahulah yang tu yang mana jawapan dia. Cikgu akan tanda. Okey, C pula. Berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi gorengnya terjual?
Macam mana nak cari tu? 26 duduk kat mana tu? 26 tu X ke Y? X. Okey, X. Okey, nak tahu dia tu kat mana? Macam mana? Ke tengah-tengah. Tengah-tengah lebih sikit kan? Kalau tengah-tengah 25 kan? So, awak nak tahu berapa dia punya nilai ni, awak tolak lah 30 tolak 10. Tolak apa ni? 20. Jadi 10. 10 tu bahagi 10 petak. Jadi nilai satu petak kecil tu sama dengan 1. So kat sini contoh lah, awak tak tahu kan. Sekejap awak kena ni kira tau. Sebab 26 tu kita tak tahu kat mana kan. So dia antara 20 hingga 30 ni kan. So contohlah awak tak tahu satu unit kecil ni berapa kan. So 30 tolak 20 akan dapat 10. Dan petak kecil ni ada apa? 10 juga. So bagilah 10, dapatlah 1. So 20 tambah berapa untuk jadi? Berapa untuk jadi 26? So tambah berapa unit dekat sini? 6 petak kecil. So dekat kat sini lebih kurang. So awak tarik naik atas. Cari. So yang ni pula tak tahu juga ni. So 15 tolak 10 dapat 5 kan? Okey. 5 bahagi berapa petak ni? 10 kan? Sekejap. Apa hang pula ni? Okey, bahagi 10 dapat 0.5. So untuk dapat 1 macam mana? 0.5 tambah 0.5 dapat 1. Maksudnya 1 bersamaan 0.5 darab 2 dapatlah 1. So 1 ni 10 ni tambah 2 petak kecil baru dapat 11 lah. 11, 12. So sini apa? 13 kan? Lebih kurang lah ni. Awak nampak 3. Berapa? 12. Ada berapa petak ni? 1, 2, 11, 12. 12 4 petak tu lebih pada 4 tu berapa? 13 ya? 6 petak ni. 6 petak. So awak dapat berapa? 13. So awak tulislah sikit jawapan dia tu. Keuntungan dia bagi X. Okey. Berapa? Dia bagi keuntungan nasi goreng. Bilangan nasi goreng berapa? 26. Berapa untung? Untung berapa? RM 13. Okey, yang D ni nyatakan satu inferan yang sesuai untuk graf jualan ini. Kalau awak tengok pattern apa dia? Faris nak cakap apa? Faris? Keuntungan dia RM13. Betul. Okey, boleh? Yang tu awak dah dapat 13
Dapat. Okey, untuk D pula, nyatakan satu inferen yang sesuai bagi graf jualan itu. Okey, kalau graf yang macam ni lah. Apabila X bertambah, Y pun akan bertambah kan? Kenapa? Jangan saya punya ni dah lari. Jangan, saya nak baiki sekejap. Boleh? Boleh. Okey, so inferen yang awak boleh nampak apabila bilangan bungkus nasi goreng meningkat, keuntungan pun meningkatlah. Contohlah, bila awak dah buat nasi goreng banyak kan, mesti banyak orang beli. So untung awak pun akan meningkatlah. So kat sini awak ni guna paksi X dengan Y. Awak kena bagi tahulah sikit. Jangan awak bagi tahu X dengan Y, sebab kat sini X dengan Y dah berubah nama. Nama X apa sekarang? Bilangan bungkus nasi goreng kan? So Y dia sekarang adalah keuntungan. So awak kena tukarlah. Kena tukar. Apabila bilangan bungkus nasi goreng meningkat ataupun bertambah, keuntungan pun akan bertambah. Okey, untuk D lah. Untuk E pula, berdasarkan terang graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi goreng berjaya dijual. Okey, contoh RM60 ni kan, 60 unit dia jual. X sama, sekarang ni dia bagi X sama dengan 60 kan. So graf awak ni awak kena sambung lagi sikit kan. Okey, yang ni pun awak kena sambung sikit. Contohlah kat sini 30. So daripada bungkus ni, dia bagi bungkus kan. So daripada berapa bungkus awak tarik. Okey, awak jumpa persilangan kat sini kan. Awak andaikanlah dia tu akan berjumpa dengan RM30. So ramalan awak dapat apa? D untuk E dah. Untuk E, Keuntungan dia RM30. ya. Macam tu lah. Kalau graf awak kena panjangkan sikit lah graf untuk ramalkan ni. Tapi kebiasaan ni akan dapat dua ni lah. Nampak tak? Awak panjangkan sikit lah dia punya graf tu. Okey, awak pun buat lah. X bungkus kan, bungkus nasi goreng tu sama dengan 60, akan dapat Y adalah keuntungan dapat RM30. Okey, yang ni boleh. Cuma yang D ni awak kena fikir logik sikit lah. Inferen belajar sains kan, macam mana inferen nak buat. Yang ni jarang masuk dalam exam. Biasa dia akan tanya yang ni je lah. A, B, C dan D. E. Okey. Yang inferen ni kalau dia nak masuk, awak tahu je lah macam mana nak jawab kan. Dia macam sains sikit lah yang ini.
Okay, next kita akan buat soalan yang dalam kotak ni. Awak buka muka surat 163. Dah buka belum? Dah? Okay. Okay. Graf menunjukkan penggunaan petropi yang digunakan oleh sebuah teksi bagi jarak JKM. Okey, JKM. Okey, dia nak bagi tahu graf ni lah dia guna. Okey, berdasarkan graf, tentukan jarak teksi akan bergerak jika tangkinya diisi sebanyak 1 roman 30 liter. Cuba awak buat yang itu. Dapat tak? Sekarang ni dia bagi apa? Liter petrol tu apa? X ke Y? X. Okey. Awak cari dia punya jarak berapa? Saya nak tengok awak dapat tak? Jarak Y. Satu tu dapat berapa? Boleh. 70. Berapa? Macam cikgu tak dengar. Berapa? 30. Okey, 30. Okey, awak tulis lah kat sini. Awak tulis 1 roman. Okey, 30 Awak tulis dah sikit. A1 apabila 30 liter petrol, dia punya jarak apa? Y kan? Sama dengan 30 jugalah sebab dia bila kita tarik kita akan baca 30. Okey, untuk nombor 2 pula dapat berapa? Apabila petrol tu 42 liter. Cuba baca untuk yang itu. Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat 42. Berapa? Tak dengar. 42. 42. Okey, betul 42. Sebab apa dia dapat sama je? Saya nak tanya sikit. Sebab apa dia dapat sama? Contoh kalau 10, yang ni pun 10. Sebab apa? Sebab jarak dengan minyak petrol sama. Okey, skala dia sama. Okey. Okey. Nampak tak? Dia punya apa? Sekejap saya tunjuk. Okey, kat sini contoh lah. Kat sini 2 unit dia 10. Yang ini pun 2 unit dia 10. Sebab itulah kat mana-mana pun dia akan pantau dia punya jawapan balik lah. Sebab dia guna skala yang sama. Dua petak besar ni bersama dengan 10. Yang ni pun sama. 2 cm kepada 10 unit. 2 cm kepada 10 unit. So senang je lah kalau yang macam ni. Kalau yang macam tadi berapa? 2 cm kepada 10 untuk paksi X dan 2 cm kepada 5. So lain lah jawapan dia akan dapat kan? Faham tak? Graf dia tu macam mana? Boleh? Yang ni senang je lah. Yang ni sebab dia guna skala yang sama. So B tu boleh jawab tak B?
Okey. Dapat Untuk B pula, hitung kos petrol bagi pergerakan teksi sejauh 36 jika 1 liter bernilai RM2.50. Yang ni tak berkaitan dengan graf, tapi awak boleh buat tak? Faris, yang ni. Contohlah, 1 liter bersamaan RM2.50. Kalau 36, kita kena buat apa? Logik je. Yang ni kita logik. Contoh, kalau 1 bersamaan RM2.50 liter. Awak pergi isi minyak seliter RM2.50. Kalau awak nak isi untuk sejauh 36 kilometer. Macam mana? Boleh fikir tak? Contoh 1 liter petrol RM2.50. Kalau untuk sebab jarak dia dalam KM ni sekarang ni. So tak boleh tukar-tukar apa-apa lah. So dia akan okey, kat sini kalau 1 liter untuk 1 km lah maksud dia. 1 liter bersamaan RM2.50 untuk 1 kilometer. So dia kena apa? Antara 36 dengan RM2.50 ni. Kena? Bahagikan No. RM2.50 kalau RM2.50 Tak, bukan bahagi sekarang ni. Contoh awak tengok daripada graf ni kan. Dia cakap 1 liter sama dengan berapa jarak ni kan. Jarak dalam KM dah. Contoh awak nak pergi isi minyak. RM2.50 1 liter untuk 1 km. Oh dia tak bagi tahu 1 km kat sini. So awak keliru lah. 1 liter. Awak boleh tengok sini 1 liter bersamaan berapa km kat sini ni? 1. Nampak ni 1. Ni pun 1. So kalau dia 36 km, 1 liter bersamaan RM2.50, awak kena buat apa? 36 dengan RM2.50 ni kena buat apa? Kalau 1 liter kalau dia bergerak sejauh 36, maksudnya apabila jarak 36, berapa liter dia kena isi? 36 juga kan kalau tengok dekat graf ni lah. So 36, harga 1 liter berapa ringgit? RM30. So dia kena buat apa? 36 ni kena darab lah dengan RM2.50. Boleh yang ni kena fikir sikit lah macam mana 1 liter tu bersamaan dengan berapa km. 1 liter tu ada pula harga. Apabila dia ada harga, KM ni kena darab lah dengan harga dia kena bayar. Contoh lah awak naik motor, harga minyak 1 liter RM2.03 kan. So awak nak pergi sekolah ambil masa 5 km contoh. So 5 darablah dengan RM2.03 ni. Dapatlah berapa ringgit awak kena bayar dekat isi minyak tu. Boleh? Okey, yang ni susah sikit lah saya nak terangkan. Nanti awak tengok balik Okey, yang ni dah. So yang ni faham tak macam mana? Boleh? Yang B ni.
Itulah kalau yang B ni awak kurang faham. Yang pasti awak boleh baca. Awak boleh skor lah soalan A ni kalau tak boleh nak skor untuk soalan B ni. So, okay, saya nak tunjuk. Okay, kita dah habis sampai sini dulu. Saya nak bagi tahu exam awak masuk sehingga bab 7. Bab 7 bab apa? Nanti minggu depan lah kita buat revision untuk study sikit untuk exam awak. Yang ni dah habis untuk ni. Tak segera. So, saya akan tunjuk awak sikit untuk keseluruhan lah. Sekejap Apa awak dah belajar untuk tajuk ni? Mana? Okey. Yang ni pun awak boleh tengok lah sikit. Saya takut awak ni penyelesaian masalah ni. Soalan B tadi tu macam yang inilah. Awak boleh tengok balik lah untuk contoh 14 dan 15. Okey. Oh, dia ada kat belakang tu. Untuk rumusan ni awak boleh tengok. Sekejap saya tunjuk. Okey, nampak? Intipati bab. Okey, awak untuk keseluruhan ni awak dah belajar fungsi. Ialah apa maksud fungsi? Ialah hubungan setiap objek dengan domain dan kodomain image. Maksudnya domain ni paksi S dan kodomain ni paksi Y ya. Dia akan mencipta satu paksi X dan Y. Yang ni dia ada banyak jenis fungsi lah. Satu yang awak dah belajar sebelum ni, pasangan tertib. Pasangan tertib tu macam mana? Pasangan tertib, sekejap saya tunjuk. Yang dia ada bracket banyak-banyak tu. Ni ada tak contoh kat sini? Ada ke tidak? Okey, sekejap saya tunjuk yang soalan tu lah. Okey, pasangan tertib tu dia macam ni. Okey, nampak menjana kecemerlangan contoh dia. Tentukan sama ada hubungan berikut ialah satu fungsi atau bukan fungsi. Ni untuk awak study balik lah tajuk ni. Tengok betul ke tidak ni. Kosong-kosong. Ni bentuk. Okey, untuk yang awak dah belajar yang ni pasangan tertib. Lepas tu yang jadual awak belajar. Lepas jadual awak belajar apa lagi? Jom kita tengok. Okey, jadual macam biasa. Jadual kat sini ada tak graf. Lepas tu persamaan yang kita buat kita akan dapat graf linear. Kubik. Salingan yang tadi.
kuadratik linear yang X kuasa 1. Kalau kuadratik X kuasa 2. Contoh saya tunjuk kat sini lah. Okey, ni kalau X kuasa 2 ni graf fungsi untuk kuadratik. Kalau kuasa 3 kubik. Dan kalau kuasa 1 linear. Dia akan mencipta satu garis lurus. Untuk linear akan mencipta satu garis lurus. Kalau kuadratik, kuadratik. Okay, you can see here. Okay. Okay, kuadratik awak akan dapat graf senyum ni. Senyum atau masam. Okay. Kubik. Kalau kubik awak akan dapat yang macam S tu. Kubik. Kalau salingan dia tak akan bercantum. Ni salingan. Salingan. Dia akan ada dua ni garis yang awak kena buat. Tak bersambung. Itu adalah graf salingan. Sekejap. Oh, saya terlepas ke nak tunjuk kubik. Kubik kita dah belajar sebelum ni kan? Sekejap. Dalam PowerPoint saya ada rasanya. Ni kuadratik. Dia akan ada ni lah. X ada 2 nilai. Okay. Senyum. Oh, kat sebelah ni kot kubik. Ni kubik. Kubik yang berbentuk S ke atas ataupun dia berdasarkan dia punya S melintang ke sini atau tu berdasarkan X yang dihasilkan lah. Kalau negatif dia akan duduk. Kalau nampak kat sini. Negatif X kuasa 3. So S yang bermula daripada dia akan terbalik. S tu dia akan menyentuh paksi Y di negatif dulu. Okey. Kalau X tu positif. Kalau positif dia akan paksi Y yang belah kanan dulu. Okey. Okey, jadual tu macam ni lah yang jadual awak buat ni. Membina jadual. Ni membina jadual. Daripada titik koordinat tu awak akan dapat jadual ni lah. Bina satu jadual untuk ni. Dia akan bagilah nilai X dan awak akan cari nilai Y. So awak kena buat X dulu lah. Atas ni yang diberi. Untuk Y awak kena cari. Contohnya kat sini. Surat berapa ni? Macam biasalah graf tu. Jadual tu macam mana nak buat. Okay, next. Kita akan tengok apa sikit ni. Okey, yang ni graf tu persamaan. Persamaan ni maksudnya macam mana awak baca graf tadi, macam mana graf fungsi, perwakilan fungsi pada graf lengkungan pada yang tadilah graf. Dia ada 4 jenis graf ya. Linear, kuadratik, kubik, salingan yang setakat kita belajar ni lah. Kalau ikutkan ada lagi. Okey, cara nak lukis graf macam biasalah, bina jadual, lukis paksi dan skala diberikan, plot titik dan sambung titik. Dan pastikan apabila awak garis plot tu, plot awak ikut dia punya garisan tu, pastikan tidak putus lah. Dan mengena dia punya plot titik tu, jangan luar pada titik tu. Awak kena ikut betul-betul, tidak
potong markah lah untuk satu titik tu ada ada markah dia lah. Setakat ni. So ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir? Faris ada nak tanya tak? Faris? Tak ada. Tak ada. Faham macam mana nak baca graf tadi Amar macam mana Amar? Boleh tak? Amar, awak boleh chat saya dekat chatting tu. Mana Amar ni? Tak tahu. Macam mana? Awak tengok daripada awal tadi kan? Okey. Nanti saya awak akan bagi balik ni. Saya ada rakam ni. Nanti saya bagi balik dekat grup kelas awak. Awak tengok balik Boleh? Kalau tak faham jugalah, awak WhatsApp personal saya lah. Senang saya nak ajar. Boleh? Nak setakat yang ni. Okey. Nak latihan tak? Nak? Kejap ya, saya tengok. Okey, saya nak suruh awak dua buat muka surat 163. Muka surat 163. Soalan 4. Soalan 4. A, B, C dan D. Ni untuk refresh awak punya study semula. Nak tengok betul ke tak? Buku yang mana? Buku yang mana? Ke muka surat berapa? Muka surat berapa? Okey, dekat chat saya ada letak satu. Muka surat 163. Soalan ni, menjana kecemerlangan tu. Menjana. Okey, nombor 4. Lupa, saya ingat saya dah tulis. Awak cuba dulu buat. Kalau tak boleh, nanti kita bincang next class. Okey. Sebab ni nampak kritikal sikit lah. Adanya susah sikit untuk orang faham. Boleh Buat nombor 4 tu saya nak tengok dulu. Yang ni untuk refresh awak punya pembelajaran satu bab ni lah. Boleh Faris Helmi okey tak tu? Macam susah sikit cikgu. Susah okey jap. Ini baru nak pergi pasal awak buat yang ni lah. Awak buat graf fungsi. Banyak tak kertas graf tu? Ada 20 keping cikgu. 2 keping? 20 keping. 20. Sekejap. Awak tengok muka surat 167.
Awak nampak tak dia tulis projek mini tu? Nampak? Okay. Yang tu hanya perlukan satu kertas graf je. Cuma awak kena buat semua bentuk graf dalam tu. Boleh? Boleh. Maksudnya awak cari satu-satu lah. Maksud first tu awak cari Y sama dengan X dulu. Tahu tak Y sama dengan X tu macam mana? Dia akan mencipta satu garis lurus. Maksudnya kalau Y sama dengan negatif 3, X pun negatif 3. Contoh jawapan tu dah ada kat situ. Nampak tak dia buat tu? Dia dah colour-colour tu. Nampak kan? So saya nak pastikan awak label contoh graf untuk yang first tu. Awak buatlah jadual ni. Graf yang 1 hingga 8 ni. Kalau tak dapat boleh tanya saya balik lah. Ada yang susah sikit kot. Yang negatif-negatif ni awak boleh tak? Nombor 8 tu Y sama dengan 2X negatif 2. Macam saya ajar tadi macam mana nak kira 2 X tu ada nilai. Kuasa tu awak kena buat ni lah. Kuasa. Kalau negatif awak kurungan lah. Negatif 2. Macam ni. Saya letak dekat cek. Awak tengok nombor 8 tu. Awak dalam pengiraan awak tu kena buat macam tu. Kalau rasa susah, awak buat graf yang awak boleh buat je lah. Macam nombor 1 tu boleh kan. Nombor 3, nombor 2. Kalau yang ini menyeliputi semua graf yang kita belajar. Sebab tu saya nak suruh buat yang ni. Soalan 163 tu kalau awak rasa boleh buat, awak buat. Kalau tak boleh buat, nanti kita bincang lah esok ke kelas. Hari Khamis. Hari Ahad kan? Hari Khamis, hari Ahad. Hari Khamis, hari Ahad pula. Hari Khamis jam 8 pagi. Pukul 8 juga. Kita bincang lah yang 163 ni. So saya nak suruh buat yang muka surat 167 je lah. Kalau rasa boleh buat 163, buat je. Kita bincang hari Khamis ni. Boleh? Boleh. Ada kelas kan lepas ni? Ada. Ada Okey, setakat ni je lah dulu. Kalau tak faham, nak tanya kat grup boleh. Personal pun boleh. Okey. Last baca doa je lah. Siapa nak baca? Ahmad tak boleh. Kalau boleh baca doa. Last kita akhiri dengan wal-as. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal as inna insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, ingat ada Khamis ni. Boleh? Tak faham, esok kalau tak faham juga tanyalah sebelum hari kelas kita ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Macam mana?